Saya mula menonton pornografi ni daripada umur 8 tahun macam tu. Seorang pelajar yang cemerlang, taat kepada ibu bapa, patuh pada perintah agama, tapi diuji dengan ketagihan pornografi. Masa ni incest lah saya. Macam antara family member macam tu. Sampai tahap saya terpaksa buang gadget parents saya. Dia rasa itu kekal sampai sekarang. Seorang pelajar yang cemerlang, taat kepada ibu bapa, patuh pada perintah agama, solat, mengaji, amalan sunat, tapi diuji dengan ketagihan pornografi. Segalanya bermula ketika usianya 8 tahun. Segalanya diluahkan dalam aduan jiwa. Baik, Adam datang untuk meluah sesuatu yang saya rasa agak berat. Tapi sebelum tu, berapa umur Adam? Saya berumur 20 tahun. Baik. Dalam aduan yang Adam berikan, yang mana ada disebutkan tentang pornografi, bermaksud Adam obses kepada porn. Betul. Bagaimana boleh bermula? Saya dah bermula lama dah. Saya mula menonton pornografi ni daripada umur 8 tahun macam tu. 8 tahun. 8 tahun? Ya. Ikut abang ke, adik-beradik ke, macam mana? Tak, asal saya macam saya tak ada adik-beradik selain daripada kakak saya. So, mungkin datang daripada diri sendiri. Okey, maksudnya daripada gadget ataupun macam mana? Yes, daripada gadget. Sendiri ataupun daripada kawan? Daripada sendiri. Saya cek sendiri, mungkin terjumpa. Okey, bila kita sebut tentang 8 tahun, yang mungkin kita bayangkan ialah budak-budak mungkin akses kepada terma-terma kartun kan? Tapi macam mana boleh terdetik untuk mencari pencarian yang ada elemen seksual? Oh, dia mula dengan, kan kalau kat YouTube tu ada YouTube recommendation. So mula dari situ ada video yang memaparkan adegan-adegan yang tertentu lah, cerita semua tu. Dia macam rasa macam tertarik nak tengok. So saya pun lama makin banyak suggestion tu. Okey, pada masa kalau ingat lagi, pada usia 8 tahun ketika tengok objek sebegitu, apa yang dirasakan? Saya buat saya senyap lah. Saya tak bagi tahu sesiapa, tapi rasa macam mula-mula tu kita rasa macam teruji lah, kita ingin tahu apa benda ni sebenarnya. Apa rasa macam menarik untuk dilihat macam tu lah. Saya rasa. Okey, dibenarkan memegang gadget pada usia 8 tahun? Ya? Waktu tu saya minjam laptop saya punya parents lah. Daripada situ saya boleh guna sesuka hati sebab kan parents saya macam tak berapa guna sangat pun. So benda tu lebih digunakan oleh saya. Okey. Jadi pernah tak rasa macam takut ataupun macam tiba-tiba terbongkar aktiviti tu sebab masih lagi muda kan? Mungkin ibu bapa biar juga ataupun memang sentiasa hati-hati? Ya sebenarnya memang rasa takut. Rasa takut tu sentiasa ada dan banyak kali hampir kantoi. Sebenarnya adalah peristiwa-peristiwa ni, contohnya macam saya sampai tahap saya terpaksa buang gadget parents saya untuk rasa saya tak terbongkar. Buang macam mana tu? Macam saya dah tengok menggunakan gadget parents saya, tapi benda tu tiba-tiba habis bateri dan charger dia rosak. So saya decide untuk buang terus. Dia rasa itu kekal saya sekarang. Sebab takut? Yes, sangat takut. Okey, bermula pada usia 8 tahun, dia macam berhenti sekejap ke? Ataupun macam masuk umur 9, 10, makin advance pencarian tu? Mula-mula dia stop sekejap sebab kita waktu kecil-kecil kita tak tahu terma-terma macam masuk-masuk benda yang berkaitan dengan benda-benda ni kan. So dia mungkin perkara yang sama je. Kalau Indonesia je sebab tak faham dengan bahasa Inggeris lagi kan. Adakah bergerak sendirian ataupun memang bila dah masuk usia tertentu berkongsi dengan kawan? Tak ada, saya sebab saya ni buat pengetahuan tuan, saya ni pelajar cemerlang. So saya memang perlu menjaga reputasi saya. Lagipun saya ni
ibu bapa saya orang yang macam ada nama lah, mempunyai reputasi baik. So saya tak boleh bagi sesuatu. Okey, bila dah lama kan, 8 tahun, bermaksud bila dah masuk ketan 1, masih lagi muda, tapi dah ada 5 tahun pengalaman begitu. Jadi macam mana anda rasakan, okey, bila dah masuk usia tertentu, dah akhir balik, jadi mungkin daripada tengok saja, mengundang kepada syahwat pula. Ya macam tu lah lebih kurang, sebab hubungan tuan-tuan kan kalau akhir balik ni dia boleh macam secara sendiri ataupun dia secara semula jadi. Saya punya secara saya buat sendiri. So benda tu macam syahwat tu memang sangat sangat besar. Jadi bermaksud bila menonton pornografi ada tarikan syahwat dan melakukan seperti maksud saya onani? Yes, betul. Okey. Adakah pada suatu tahap bila mana anda ni difahamkan anak lelaki tunggal, kemudian ialah bila ada masa terluang bersendiri, maksudnya inilah masa untuk awak explore semua bahan-bahan untuk memuaskan nafsu? Betul macam tu lah, sebab kalau biasanya kalau tak ada parents ataupun tak siap pada rumah, biasanya saya akan gunakan masa tu untuk explore benda-benda macam tu. Kita macam tak tahu lah, kita rasa macam rasa ingin tahu sangat benda tu sebab kita dah besar kan, kita pun tak tahu macam mana nak explain benda tu. Jadi pernah tak ada rasa macam dah nak berhenti ni, dah taubat dah, macam dah muak ataupun dah bosan dah, macam mana? Sebenarnya sampai sekarang saya masih mencuba, tapi benda tu dia macam urge, dia rasa macam hobi. Macam masa lapangnya kita akan tengok macam tu. Benda tu macam menarik kita, macam susah nak tahan. Berapa lama Adam cuba untuk tinggalkan? 2 minggu? Sebulan? Dalam tingkatan saya tengok tingkatan berapa, saya pernah bagi tahu parents saya. Tapi parents saya macam tak boleh terima lah. Dia macam, kalau saya buat lagi sekali, dia langkah halau saya daripada rumah. Awak buat pengakuan kepada ibu bapa? Yes. Kalau dapat diringkaskan, macam mana pengakuan tu? Macam ibu adik sebenarnya tengok porn macam tu lah. Apa reaksi ibu? Ni macam sangat marah lah. Macam kenapa ni dia? Kenapa buat macam ni? Tak apa ke? Tak takut Tuhan ke? Okay. Tapi lepas tu bila datang keinginan tu memang kalah balik Kalau balik saya sebenarnya bukan minta pertolongan parents saya ada banyak lagi. Macam kawan pun ada yang seorang lelaki, seorang perempuan. Perempuan tu dia macam tak boleh terima. Lelaki tu dia mempunyai masalah yang sama. Lepas tu ada lagi seorang kawan perempuan yang latest, barulah dia faham. Dia banyak tolong saya dalam masa sekarang. Lagi saya masih akan jumpa penyelesaian untuk tengok benda tu balik. Kalau ketika bulan Ramadan contohnya, macam berhenti terus ke macam mana? Banyak kali tertinggal. Sebab benda tu lah, kita tahu benda tu. Tapi kita just tak boleh tahan. Kalau saya dulu, waktu sekolah rendah, sekarang saya macam tak berapa ekstrim lagi. So puasa tu saya tak akan tinggal lah. Tapi sekarang ni macam dah ekstrim dah, tak boleh tahan. Okay. Jadi pernah tak macam cuba untuk tamatkan akaun-akaun di media sosial supaya tidak ada akses sebagai satu jihad lah untuk berhenti mencari ni? Ada. Saya pernah uninstall semua social media. Lepas tu phone pun saya bagi parents pegang. Lagi-lagi waktu tu kan dekat nak exam macam tu. Tapi tetap akhirnya saya akan, bila dah dapat balik info tu, saya akan dapat balik akses. Bagaimana pula dengan keinginan untuk melakukan hubungan seksual disebabkan banyak pornografi yang mungkin merangsang nafsu, jadi keinginan untuk melakukan seks sesama wanita ke lelaki ke macam mana? Buat masa ni lelaki tak ada, saya memang straight. Kalau untuk perempuan pula, dia kadang-kadang, tapi dia cepat sedar diri lah, dia macam kembali ke dunia nyata. Kalau pasal benda-benda tu, setakat ni saya tak buat lagi. Bermaksud Adam dalam dunia fantasi sendiri? Yes. Okey. Baik Adam, kalau misalnya kita terpaksa ke tempat balik kampung ke ataupun bercuti dengan keluarga ke, bermaksud ruang untuk kita layar pornografi tu memang tidak ada kan? Adakah kalau tak dapat pornografi dalam seminggu 2 contohnya, rasa macam gelisah, rasa macam tak cukup makan minum kehidupan seharian? Betul, dia rasa sangat tak cukup. Dia macam rasa macam gelisah je, always check handphone. Baik, adakah pernah rasa macam paparan pornografi tu tak menarik sebab awak mahukan sesuatu yang lebih mencabar, yang advance, yang mungkin lebih ekstrim? Sekarang tu benda tu yang saya sedang hadapi sekarang. Like, benda tu macam
dah tak rasa apa-apa dah. Dia just sekadar hobi macam makan lah, makan sekadar makan, bukan macam makan yang mewah macam tu. Apakah Adam harapkan perkahwinan sebagai solusi kepada perkara ini? Tak, so bagi saya kahwin ni satu tanggungjawab yang sangat besar. Saya takkan menzalimi anak dara orang untuk semata-mata nafsu saya. Sekarang ni masih lagi berjuang dalam zon sendirilah. Zon ke-8 sendiri yang tak ramai orang tahu. Tak ramai orang yang sendiri faham saya masalah saja. Kalau ingat benda macam ni macam lelaki kata macam tu kan. Tapi sebenarnya kita macam satu masalah yang main dalam fikiran kita. Dia macam masalah mental lah. Even benda ni ada dia punya term sendiri, euphoria effect. Maksudnya benda tu macam ketagihan tu disebabkan benda tu lah. Maksudnya tidur terganggu setiap kali nampak ataupun terangsang ataupun macam satu yang trigger anda untuk mencari bahan-bahan yang menarik bagi memuaskan nafsu. Yes, dia kalau benda-benda tu macam benda kecil lah. Macam kalau cerita-cerita Mak Saleh ke apa kan, diskusi macam tu macam trigger kita lah. Dia macam benda-benda kecil dia akan jadi besar macam tu. Apa harapan terbesar Adam? Macam mana nampak sukar kan, tapi apa luahan jujur Adam? Kalau luahan jujur saya harap sangat kalau satu hari nanti ada orang yang betul-betul faham diri saya dan macam dapat mengubah diri saya secara fully lah. Sebab saya nak berhenti, bukan nak berhenti secara macam taubat sambil belacan macam tu kan. Lepas tu harapkan dia orang sekeliling faham. Kalau ada orang yang nak macam memerlukan bantuan, dia cakap dia buat benda ni, silalah beri bantuan. Sebab dia pun memang nak cuba mengubah diri dia, bukan dia tak nak cuba ubah. Okey, kalau ada peluang untuk berpesan kepada ibu bapa supaya betul-betul jaga anak walaupun umur 7-8 tahun, jangan ingat mereka ni macam tak tahu ya, supaya betul-betul kena pantau anak-anak daripada akses ke laman pornografi yang umpama dadah yang sangat bahaya. Nasihat saya kepada semua ibu bapa, kalau boleh sila perhatikan, lagi-lagi yang ada gadget sendiri, sila tengok dia punya browser, dia punya carian dia, apa yang dicari. Kalau boleh sila download macam aplikasi yang boleh block benda macam tu. So dapat dibatasi dari kecil. Kalau dah besar, probability untuk dah berhenti sangat rendah. Jadi itu memang jadi doa Adam selalu ya. Sentiasa munajat untuk berjuang ni. Sekarang ni saya masih mencuba mengubah diri saya dengan belajar diri saya. Bukan nak kata perfect tapi nak cuba. Kalau boleh tak ada amalan yang sangat buruk lah. Macam dia tak jadi besar masalah. Okey, pertama sekali kita ni Tuhan bagi mata dan elemen mata ni dia adalah elemen cahaya. So cahaya ni dia akan pergi kepada tempat yang elok je sepatutnya. Sebab kalau masuk benda yang tak elok, dia akan merosakkan cahaya tu dan dia akan merosakkan mata kita. So dari sudut agama, dia bukan isu pada fizikal mata tu, dia jadi rosak kornea ke, bukan isu tu. Isunya adalah macam mana cara dia memandang sesuatu lepas tu. Yang kedua adalah dari sudut jiwa dia. Dengan dia memandang sesuatu, apatah lagi memandang wanita lah khususnya, dia akan dapat imajinasi, dia akan membayangkan. Jadi benda tu sangat berbahaya dan boleh bawa kepada kesan-kesan yang lebih besar, mungkin kepada penzinaan dan sebagainya. Bahayanya adalah kalau dia tengok mana-mana perempuan dan dia ada satu sifat yang agresif, berani, apatah lagi kalau dia tengok orang-orang dekat luar, bukan sekadar orang yang seksi, orang yang tak seksi pun dia boleh buat bayangan-bayangan tertentu dan akhirnya terjebak kepada benda yang lebih bahaya. Setiap orang ada dosa peribadi tau. So dalam kes yang macam ni, orang tengok pornografi ni, kita boleh katakan dia adalah dosa peribadi. Semua orang ada masalah dia. So ada orang dia mungkin tak tengok pornografi tapi dia kuat mengumpat, dia kuat sangka buruk dengan orang. Itu semua dosa tu. Jadi yang jenis yang ni, dia mungkin sembahyang, dia mungkin baca Quran, dia mungkin buat ibadat-ibadat yang lain. Masalah dia dan pada dia, kekurangan dia adalah dia tak boleh tinggal yang ni kerana dia sudah ketagih mungkin daripada kecil dan sebagainya. Itu adalah dosa peribadi dia. Okey. Tapi kenapa dia kena solat? Adakah nak tunggu jadi baik baru nak solat? Ataupun kerana kita jahatlah kita kena solat? Dan Allah menjadikan solat itu sebenarnya untuk jadi benteng kita. Dan perbaiki solat, tambah pula dengan perkara-perkara sunat yang lain,
Kemuncak solat itu Allah sebut dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat akan mencegah seseorang itu daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. So, maksudnya, teruskan sembahyang. Kita berdosa, kita sembahyang. Kita berdosa, kita sembahyang. Sehinggalah sampai itu kemuncak, kita akan mula tinggalkan dosa-dosa itu. Sebab fungsi solat itu, kemuncaknya adalah setelah dibuat berulang kali, buat dengan betul, konsisten, tambah pula dengan yang sunat, dia akan mencegah pada perbuatan keji dan munkar. Jadi mungkin kalau dia merasakan bahawa dengan dia tengok pornografi, tapi dalam masa yang sama dia rasa menyesal lepas tu dan dia bertaubat dengan dia solat dan sebagainya, harapan kita adalah dia akan berhenti lama-kelamaan. Dan itu adalah satu proses lah sebenarnya. Okey. Isu ni lah, dia adalah isu besar. Tambah pula kalau yang mengadu tu anak muda baru nak mengenal tentang maksud seksual, jantina, hubungan dan sebagainya. Jadi sebagai seorang mak dan ayah, pendidikan seks kepada anak-anak ni sangat penting. Walaupun isunya agak sensitif, tambah pula kita orang Melayu, Islam yang ada adat ketimuran yang tidak terlalu transparent, nak terang-terang kan, kita banyak guna bahasa kiasan. Jadi mungkin dengan zaman teknologi yang laju hari ini, kalau kita masih terus menyempitkan skop tentang pendidikan seks menyebabkan anak dia tak faham dan sebagainya, kalau dia mengadu pun kita jadi macam negatif sangat, kita tak terbuka untuk nak menasihati dan sebagainya. So benda tu tak sesuai. Takut nanti dia akan rasa dia dipersalahkan dan dia akan buat lebih teruk daripada itu. Jadi sebagai mak ayah, kalau anak itu ambil inisiatif untuk nak mengadu dengan mak ataupun ayah yang dia memang ada problem ni, ada masalah ni, tujuan dia mengadu tu, dia membuka keaiban dia sebab dia nak nasihat. Sebab tak ada orang yang buat jahat nak cerita jahat. So kalau dia sanggup mengaku, bermaksud dia nak orang bantu dia. Jadi sebagai seorang mak dan ayah, bukan orang lain, semestinya dia kena bantu. Dia kena dengar betul-betul dan dia kena nasihatkan anak tu, dan kalau boleh dia kena aturkan. Dia sebagai bapa dan mak, dia lebih matang. Dia tahu kenapa anak dia terlibat dengan pornografi. So dia akan cari punca dia apa. Mungkin gadget, mungkin laptop, mungkin internet, mungkin sebab anak dia duduk seorang-seorang. Jadi mak ayah tahu apa punca-punca. Biasanya macam itulah, bila nak buat apa-apa rawatan, kena cari punca dulu. Jadi mak ayah dengar, jangan dengar pun tak terus menyalahkan dan menghukum salah, menyebabkan anak tu jadi bertambah teruk. Jadi kita dengar, cari punca masalah dia dan kita cuba kawal pada punca tu. InsyaAllah pendidikan seks ni penting zaman hari ni, sebab pendedahan dalam dunia moden kita hari ni terlalu cepat. Dalam mana-mana movie, filem, even kalau kita menonton YouTube pun keluar iklan dan sebagainya. Jadi mak ayah perlu agresif dan cepat dalam nak sama-sama dengan anak Malaysia ni. Pertama sekali saya ucap tahniah kepada pemuda ni sebab dia tahu benda ni tak betul. Okey, dan dia rasa menyesal kan setiap kali dia dah buat, tapi kerana dia ketagih, dia ulang balik. Jadi nasihat saya sebagaimana yang dinasihatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi kata, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-sawmi fa innahu lahu wija'. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi bagi tahu, wahai pemuda, sebab benda-benda yang macam ni melibatkan orang muda, pornografi, sebab dia dalam proses kan, nak kenal tentang jantina, hubungan seksual, alat kelamin dan sebagainya. Jadi sebab tu Nabi sebut, jikalau kamu mampu untuk berkahwin, maka kahwinilah. Sebab dengan berkahwin itu boleh menjaga pandangan dan juga boleh menjaga kemaluan. Malah dalam Al-Quran juga, ayat ke-5 hingga ke-7 surah Al-Mu'minun juga bagi tahu pasal benda ni. Iaitu antara orang yang masuk dalam syurga Al-Firdaus, iaitu mereka yang menjaga kemaluan dan maruah mereka. Walladzina hum li furujihim hafizun. So jaga kemaluan, jangan lakukan onani, elakkan pornografi dan berkahwin kalau mampu, kata Nabi. Wa man la yastati', kalau tak mampu, rasa muda lagi, kalau kahwin juga boleh memberikan risiko kepada isteri dan sebagainya, Nabi kata apa? Fa 'alaihi bis-sawmi, hendaklah dia berpuasa. Okay, sebab puasa itu fa innahu lahu wija', sebab puasa itu merupakan benteng yang kuat kepada dia. Sebab biasanya orang puasa ni, dia tahu kalau onani boleh kurangkan pahala puasa, boleh batalkan puasa dia. So puasa tu sendiri sebenarnya boleh menguatkan dia punya pelindung diri dia. Ini bagi orang muda lah. So dia buat puasa sunat. Sebab solat sunat dalam bab seksual khususnya Nabi kaitkan dengan puasa. Yang kedua, supaya dia berhenti daripada benda macam ni adalah jangan duduk seorang. Sebab biasanya orang yang terlibat dengan pornografi, yang suka melakukan onani dan sebagainya, sebab dia seorang-seorang. Dan bila ada pula akses internet dan sebagainya, maka dia boleh buat benda tu berulang kali. Jadi kena keep busy, kena sibukkan diri dengan aktiviti. Kalau boleh, kalau ada adik-beradik kat rumah,
banyak akan buat berkawan. Kalau dia rasa ni dosa peribadi, kalau dia seorang-seorang baru dia buat, dan ada kawan dia tak buat. Jadi dia kena susun jadual harian dia supaya dia banyak jumpa orang. Jadi kita berharaplah usaha yang dibuat oleh pemuda ni, walaupun dia rasa menyesal tapi dia dah addicted kan, dia dah ketagih sangat. Jadi kita harap dan kita doakan semoga dia berjaya dan dia dapat berhenti daripada perkara ni lah. Dan kita doakan supaya dia bertemu jodoh dengan segera, dan kalau tak boleh dia berpuasa atau dia buat apa-apa aktiviti dan kerapkan banyakkan berdoa, insya-Allah Allah akan bantu dia untuk berhenti, insya-Allah.